Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alayka nasta'in. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada hari ini telah pun kita berada pada bulan Ramadan. Dah masuk 2 Ramadan dan antara bukti doa kita telah diistajabkan Allah, mustajabulah. Apa doa yang kita minta? Iaitu ketika masuk bulan Rajab, Nabi dah ajar doa. Iaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mustajab dah doa tuan-tuan. Ni kira ahli kasyaf semua ni, mustajab doa. Alhamdulillah. Sebab doa, memang kita doa dan sampai kita pada bulan Ramadan dan alhamdulillah kali ke berapa masing-masing tanyalah. Kan kali ke berapa dah kita masuk ke madrasah Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan. Bercerita tentang masuk bulan Ramadan ni, rezeki ni berlaku dekat kira orang kata apa, jemaah terdekat lah. Waktu tu saya bagi kuliah duha hari Ahad. Jadi kira Isnin tu malam tu kita dah 1 Ramadan lah, kan Ahad. Jadi ada seorang jemaah yang ikuti pengajian hari Ahad tu duha, dapat tahu anak dia meninggal muda, accident. Dia panic attack sekejap lah, sebab dia dah berapa kali diuji dengan kematian ni, tapi dia cuba untuk menyerap takdir itu. Terkejut, anak dia pertama suami meninggal, kemudian anak yang sulung ni anak yang kedua tak silap. Sehari sebelum nak Ramadan dikebumikan malam Ramadan. 1 Ramadan malam tu tak silap. Ahad, minta maaf, hari Ahad tu. Ahad tu malam lah, besok tu kita nak Ramadan. Ya kan? Hari Ahad. Jadi makna kata hari ini kita syukur banyak-banyak sebab Allah pertemukan. Tu yang pertama kena buat. Sebab Allah sampaikan kita, bukan kita sampai sendiri, bukan kita hidup sendiri. Ni sini hari ni kita sentuh tajuk tentang bagaimana nak dikaitkan tentang Ramadan ni ataupun menahan diri ni.
Bulan yang mana di mana kita akan mula untuk meluruskan balik yang pertama keimanan, keyakinan kita. Kita nak lihat bagaimana Allah SWT berkuasa penuh atas diri kita. Tanpa kita sedar sebenarnya, sebagai contoh kan, hidup tadi. Kita ingat kita hidup ni hidup sendiri sebab kita bernafas. Tidak jemaah sekalian. Kita ni dihidupkan. Jadi ada poin topik kita nak tekankan di sini adalah bagaimana syariat Ramadan, yakni syariat Syam, yakni menahan diri ini, mampu membuka perbahasan tentang mengenal diri. Okey. Kita pergi pada tingkatan puasa yang paling basic. Paling basic kata Imam Ghazali rahimahullah taala alaih, dan menjadi syariat puasa itu sendiri, yakni menahan lapar dan dahaga, makan dan minum, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik. Tadi saya beritahu tadi jangan letak air atas ni. Kok-kok lah terlupa kan. Tak apa, 2 Ramadan dimaafkan lagi. Sebelum ni kita tengok air, tengok makan. Ni kita nak kaji sekalian. Kita tengok level makan minum saja sebenarnya dia membawa pada perbahasan yang besar. Sebelum ni kita tengok makan, tengok makanan, tengok air, kita ingat aku haus, aku lapar. Sekarang ni kita tengok air, tengok makanan, aku haus, aku lapar tu dah hilang. Dah pergi pada perbahasan makrifat dah sebenarnya, mengenal Allah. Dia tengok tu Allah tak bagi minum. Nak minum boleh. Kalau ikutkan nafsu nak minum, kalau ikutkan hari ni, kalau minum ni saya ni kira ikutkan hat-trick lah hari-hari. Nyari subuh tadi tak ada, tukar jadual. Kalau tidak subuh, lepas tu duha tadi. Tadi duha pukul 9.30 pagi sampai pukul 11 tadi. Ni sekarang sambung ke sini pula. Sekali bulan minum air je lagi. Jangan main. Bercakap guna mic ni, memang kering dekat. Kering. Tapi kita tak ingat kita haus dah. Ingat Allah. Illa saum, sebab tu Allah kata, kecuali puasa. Puasa ni kita buat sebab Allah. Barulah kita sedar selama hari ni kita makan dan minum. Ni kan nak luruskan kepahaman ni. Sebab itu lepas pada Ramadan kita harap kita jadi hamba-Nya yang bertakwa. Takwa ni apa? Takut Allah. Tengok semua benda ingat Allah. Takut Allah. Takut Allah. Bukan takut orang. Takut orang ni ada hukuman dia yang habis kat situ. Tapi takut Allah melarat sampai ke akhirat ni. Minum makan ni tak boleh kita buat. Dulu kita lapar, kita haus, kita minum. Kita lupa Allah bagi minum sebenarnya. Allah bagi haus, Allah bagi lapar. Dan kita hari ni syariat puasa sebagai contoh. Kita dah puasa banyak kali dah. Tapi kerana kita boleh tahan lapar dan haus ni, kerana niat kita. Niat puasa kita lillah. Cuba kita hari tukar puasa, nak saja-saja tak makan minum, tapi tak niat kerana Allah. Cuba buat. Mesti lapar. Jadi yang menahankan kita lapar, yang bagi, ataupun lapar lawannya kenyang. Yang bagi kita kenyang tu bukan makanan, Allah. Sebab tu kita tak makan 8 jam ni. Kurang lebih lah 8 jam. Kalau siapa pergi umrah bulan Ramadan ni boleh jadi 14 jam, double up. Tapi kita buka tak sampai sejam pun. Saya bulan 15 minit kita makan. Kenapa kita tak makan 8 jam juga? Kita dah tak makan 8 jam, maka makan lagi 8 jam lah juga. Kenapa 15 minit lah? Punya lapar kita, haus punya lama, makan sikit. Bermaksud bukanlah makan minum yang menghilangkan semua haus dan lapar. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghilangkan haus dan lapar kita secara hakikat. Kita ada duit ke mas sekalian, kita boleh beli air mineral berapa sen sangat, RM1 lebih mungkin. Air yang jenama sikit, mahal sikit. Duit banyak, kenapa tak boleh minum? Di sini juga kita melihat Ramadan membetulkan balik syariat kehidupan, yang mana syariat hidup kita makan minum, pakai makan, menguruskan kehidupan ditentukan oleh
syariat agama. Sebagai contoh, kita lihat mas sekalian, perbahasan tentang, biasa tak kita dengar, kalau tak kerja, tak makan. Kalau tak kerja, tak makan. Kita kerja ni sebab nak cari makan. Betul tak? Betul lah, itu perbahasan kita kan. Okay. Sekarang ni, kita dah kerja, kenapa tak makan? Kan dah kerja ni makan. Ada ustaz makan curi-curi, itu bohong namanya kan. Curi-curi makan. Bermaksud, di sini kita tengok syariat agama menentu syariat kehidupan. Menunjukkan Ramadan ni kita ni total surrender dah. Sebab tu kita jadi tunduk. Akhirnya nanti Ramadan, lepas Ramadan, Aidul Fitri, fitrah, kembali kepada Allah. Sebab bahas makan minum pun kita kalah dah. Contoh, selama hari ni sebelum Ramadan, sibuk kita melaungkan satu laungan mengatakan kalau tak kerja, tak makan. Nak makan macam mana kalau tak kerja? Oh, saya secara peribadi dalam kajian pembangunan insan, hakikat kehidupan, saya tunggu bulan Ramadan untuk balas balik statement tu. Datang bulan Ramadan, lalu saya lontarkan balik soalan. Kalau kerja menyebabkan boleh makan, bulan Ramadan kita bekerja dan kita tak boleh makan lagi. Nak tunggu makan bila mas? Buka. Standard jawapan kan? Salah. Tunggu solat. Kalau tak solat, tak makan. Sebab tu jangan ambil remeh solat. Solat pula bukannya hujung waktu, tengah-tengah waktu. Kita sanggup tunggu maghrib. Sanggup tunggunya selama ni Ramadan, tak tunggu pun maghrib. Buat tak tahu je, balik lambat ke balik apa, buat dek kadang-kadang. Sebab apa? Alah, ini hidup aku katanya. Sekali datang Ramadan, sekarang ni kalau kamu tak solat, kamu tak makan. Bukan tunggu azan je, tunggu masuk waktu solat. Syariat berbuka itu Allah syariatkan masuk waktu solat. Boleh je buka waktu lunch tadi. Kenapa tak buat sebelum waktu solat buka? Kan senang. Ini tu jam lah nak solat, itu jam lah nak makan. Nak bagi tahunya kerana solat itulah kita hari ni boleh bekerja. Sebab tu jangan pandang remeh dengan solat. Alah, yang penting duit, yang penting kerja. Kalau tak kerana ada orang solat ke atas muka bumi ni, kalau tidak kerana ada orang sujud, bahasa lebih tepat, kalau tidak kerana ada orang sujud ke atas muka bumi ni, Allah hancurkan dah dunia ni. Tak sempat kita nak kerja. Jadi jangan underestimate solat. Tengok, solat pula waktu bila? Waktu pertama umat Islam. Maghrib yang mana sebelum ni, mungkin dekat negara Zimbabwe lah, yang mungkin maghrib tu tak dipandang sangat. Tak kisahlah mana-mana, kadang-kadang tapau ke isyak pun ada kadang. Sebab maghrib pendek. Letih masa tu balik kerja. Dan maghrib pula, kalau ikutkan solat ni, yang boleh menyebabkan syariat kita boleh makan ni, ibarat kita bekerja lah. Kalau bekerja, kita ada tempat. Tuan Nasrul bagi tahu kat Panasonic, saya pun datang, ada tempat kerja. Kalau solat pun ada tempat solat. Walaupun boleh solat di mana-mana, tapi orang lelaki tempat solat di masjid. Kalau tak datang masjid, ibarat tak datang kerja. Tapi dah ambil gaji. Tapi tak datang kerja. Sebab tu orang lelaki solat kat masjid, perempuan boleh, tak ada halangan. Tapi rumah orang perempuan, kalau kat rumah solat, dia kena solat awal waktu juga. Tapi hari ni manusia ramai lupa. Sebab tu ramai kadang-kadang terlepas, terleka gitu. Kita kerja datang Panasonic dapat gaji. Kalau tak datang tempat kerja, tak report duty, tak dapat gaji. Begitulah datang masjid dapat rezeki. Sebab tu masuk masjid, minta doa, buka pintu rahmat, abwabar rahmatik. Keluar masjid, doa, as'aluka min fadlik. Fadlik itu bawa balik rezeki. Balik rumah, bagi salam, bagi orang rumah pula.
Itu bawa balik berkat. Barulah rezeki itu menambah keberkatan dalam pendapatan. Bukan tambah pendapatan, tiada keberkatan. Ni bulan Ramadan, bulan Al-Mubarak. Bulan penuh keberkatan. Berkat-berkat ni apa? Kita jadi kuat. Kita jadi sihat. Berkat. Bulan Ramadan ni bulan yang membawa kepada banyaknya amal, kebaikan, manfaat, berkat. Az-ziyadatu fil khair. Jadi jemaah yang mulakan Allah SWT, stigma, pemahaman, tak kerja tak makan, dah boleh dipadamkan dah sebenarnya. Ini kira nyari je syariat Ramadan pada bulan Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Jikalaulah Ramadan itu puasa dibuat pada semua bulan, kecuali tak puasa Ramadan je, terbalik. Terbalik. Boleh? Boleh. Macam solat lah. Isra' Mi'raj kita dah bincangkan panjang lebar cerita, sampai tahap Sidratul Muntaha dapat solat. Kita lupa yang kita ni disuruh kerja. Saya suka perkataan guna solat ni kerja, sebab orang tak nampak solat ni kerja. Sampai tahap kalau pergi 5 waktu sehari semalam tu ke masjid, dia cakap apa? Dah tak ada kerja ke? Sedap-sedap mulut kata tak ada kerja. Dia tak tahu kalau tak solat tak makan. Kita dah ada modal lah nak cakap. Tunggu solat, tunggu maghrib. Walaupun dia tak solat. Terpaksa tunggu solat. Terpaksa. Tunggu, dah masuk solat dah. Pandai pula kau cakap dah masuk solat setengah orang. Padahal dia tak solat. Tapi terpaksa dia kena tunggu solat. Kalau ikutkan kita kerja ni, solat tadi 50 waktu. Kalau 50 waktu ditakdirkan Nabi SAW tak ada negotiate untuk minta jadi 5 waktu, saya kira kita takkan duduk kat sini. Saya pun tak ada sini lah. Kat mana agak? Masjid. Kalau sekarang 5 waktu pun untuk kerja-kerja nak solat, 50 waktu cuba bagi. Kita ambil paling basic 2 rakaat satu waktu, ada 100 rakaat. 100 rakaat bagi dengan 24 jam. Tolak tidur ni, tak tidur ni. Setiap setengah jam waktu solat. Memang kat belakang tu bertelekong je lah kerjanya. Tak ada lah pakai lain lah. Telekong kat Bilal pakai mikrofon, tinggal nak bang je. Tak ada buat lain. Tapi dengan rahmat Allah, ihsan Allah bagi 5 waktu. Walaupun 5 waktu, tetap dapat ganjaran 10, 10, 10, 10, 50 waktu. Tapi nak bagi tahunya jemaah sekalian, syariat Allah penentu kepada syariat hidup. Jadi lepas ni, datang Ramadan, lepas pada ni, kita kena faham satu perkara, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha berkuasa menentukan segala-galanya. Maka aku tidak berkuasa menolak segala suruhan-Mu. Terutama suruhan yang utama, iaitu solat. Jadi kat sini kita boleh syarahkan, bincangkan dengan anak-anak, dengan ahli keluarga, sementara nak buka tu kan. Pertama bab makan tadi. Makan minum tadi. Allah bagi makan. Allah bagi izin. Sekarang ni kita tengah haus, tengah lapar, tapi tak boleh makan sebab Allah tak bagi izin. Duit ada, lapar ada, haus ada. Tapi Allah tak bagi. Tunggu bila? Tunggu solat. Tunggulah kita. Taat tak sekarang ni? Semua tengah jadi orang yang taat. Bila jadi orang yang taat, maka berkat lah. Berkatlah kita. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu syariat yang besar yang perlu kita luruskan di dalam Ramadan ni dan ke depan. Bulan-bulan yang ke depan tidak lagi kita bicara syariat kehidupan ni lah menentu segala-galanya. Tidak. Kita kena tanamkan dalam-dalam. Ni baru basic perbincangan puasa, menahan diri dari lapar dan dahaga, makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini puasa tingkatan awam. Orang golongan awam lah. Naik pada tingkatan puasa golongan khusus, yakni tingkatan, yakni kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, iaitu menahan daripada anggota panca indera melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Di sini apa kaitan dengan kehidupan kita? Baik. Ada yang melakukan syariat
faham, saya ni Islam, saya solat, saya buatlah semua Allah suruh. Tetapi dia tidak mendapat pahala atas suruhan. Dia jadi sia-sia perbuatannya. Sebagai contoh, kalau hari ini, kalau saya cakap, semua yang datang ni jemaah sekalian, kalau saya katalah, datang kerja ni, tak dapat pahala. Tuan marah. Banyak kali saya ulang, mana-mana kuliah Zuhur kat tempat-tempat macam contoh saya antara kuliah tetap di Sunderby Plantation tu, kat 8 tahun. Memang kita saya bagi apa cakap. Saya kata satu, kita senang je nak tengok kita ni faham tidak agama kan. Bila saya kata ni semua datang kerja ni tak ada pahala semua ni. Masing-masing, biar menang Ustaz. Mana faham agama lah. Faham lah tu kan. Kenapa Ustaz cakap saya datang tak ada pahala pula? Marah pula. Nak lagi marah apa? Si lagi pula datang ni buat dosa semua ni. Lagi marah. Cakap baik-baik sikit Ustaz. Okey. Mari kita bincangkan bab puasa. Nabi kata, mafhum hadis, ada orang yang berpuasa, ianya hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja. Dia dapat lapar dan dahaga saja. Dan dia qiyam malam, hanya dapat menjaga malam saja. Puasa sah? Sah lah puasa. Saya Islam. Saya Islam lah. Memanglah kamu Islam. Tapi kamu tidak mendapat pahala atas suruhan agama Islam. Kenapa? Kerana kita tidak menjaga pahalanya. Kita bekerja 20 tahun, 30 tahun. Nak tahu ciri pahala apa dia? Mari kita bincang. Ciri pahala jemaah sekalian, kalau kita rujuk kepada Suratul Baqarah ayat 25, ciri pahala. Bagi kita marah tadi soalan tadi. Jangan ingat saya buat ni sia-sia. Saya buat ni sebab pahala, Allah suruh. Okey. Kalau Allah suruh, Islam suruh, Allah suruh, maka mesti terikat dengan hukum yang 5. Bila hukum yang 5, makna kita seboleh-boleh nak meninggalkan yang haram, menjauhi yang haram. Dan kita nak melaksanakan yang wajib, jangan ditinggalkan. Maka di situ dikira nanti ada pahala. Maka pahala ni ada sifat dia. Sifat pahala apa dia? Katalah kita simpulkan duit kita tu lah. Kita simpulkan kerja, dapat duit. Okey, duit ini, kalau kita kata tadi, ini duit ni dosa ni, kita marah. Aku penat-penat kerja, jangan kamu cakap duit ni bawa dosa. Okey. Kalau duit ni bawa pahala atau dosa, dia ada ciri dia. Ada ciri duit yang berpahala, yang berkat. Kalau rujuk dalam Suratul Baqarah ayat 25. Allah kata apa? وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Makna kata apa? Setiap yang berpahala itu memberi kesan gembira. Gembira ni apa? Bila dia berbuat kebaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ni datang kerja penat-penat ni. Ya, badan penat tapi beban tak ada. Allah angkat. Ringan dia tengok dia ni kerja. Tengok kerja banyak kena buat tapi ringan kerja dia. Sebab apa? Sebab rupanya pada kerjanya itu sudah mendapat pahala. Jadi masuk kata dapat gaji pula tu ringan nak memberi ni, nak menyelesaikan segala suruhan. Bayar zakat selagi fitrah, bagi nafkah, bagi belanja pula. Lepas tu nak belanja kawan pun boleh, nak infak pula. Dia gembira, dia tak ada kata apa. Aduh. Dia kata, ni nak bayar, short pula ni. Ni pula, tabung lah jalan. Aduh, yang ada latih tu. Dia tabung jalan, dia senyum. Kenapa? Senyum tu sedekah katanya. Tabung tu tak nak senyum, nak duit, masuk duit dalam tu. Setengah orang lagi tu. Dia yang terbeban. Bila bos panggil, kalau bos suruh atau tambah kerja, dia rasa beban. Ya, aku tak nak lah. Walhal, orang beriman, setiap perbuatan, tadi dah kata ibadah kan? Bermasa selai bulan, dia bukan buat sebab ibadah, dia buat sebab duit. Dia buat sebab duit, habis. Tension semua orang. Sebab selain daripada ibadah, niat tak ada untuk ibadah, tiada dia padanya pahala, gembira tak ada. Sebab tu makin lama kerja, minta maaf, ada orang makin lama dia makin tak tahu hala tuju. Dia makin blur.
Saya dah jumpa dah banyak kes. Saya tak lama lah dalam bidang pembangunan insan ni. Nak kata baru, tak lama lah. Tak lama, tak baru lah. Tengah-tengah lah. Makan masuk 11 tahun lah. Baru. Tapi bila masuk tahun tu, kita jumpa banyak kes cepat. Antaranya, kes nak tengok dari segi gaji, memang 5 figure punya. Saya pernah bagi training satu tempat, memang dalam tu ada 100 orang. Di depan saya tu, kurang-kurang 15,000 gaji. 80 orang tu semua solid 15,000 ke atas. Tapi ketika saya dipanggil untuk berikan dipanggil inner self development program, pembangunan dalaman diri. Isu besar dia apa? Makin lama kerja makin tiada erti, rasa tu tak ada. Gaji ada. Dia blur. Jadi macam bosan, jadi ini je. Lemah semangat. Macam mana nak competent? Macam nak makin semangat ni? Nak kena jerit-jerit ke? Nak main pom-pom ke? Saya pagi-pagi je main pom-pom. Kita apa hablah nak joget pagi-pagi ni kita. Takkan itu pula kita nak menyanyi lah, nak bersenam aerobik setiap hari. Nak ke? 64 menjerit, katakan aku boleh jerit sampai keluar ni. Sampai tahap dalam sekali, aku dah tak boleh lah katanya. Sambil aku tipu diri aku. Rupanya padanya memang sekalian. Bila tanya balik, memang pada kedudukan bagi kita orang Islam khususan, kita dah ada satu booster dah. Kita dah ada satu orientasi yang menyelamatkan gaji kita pun. Menyelamatkan gaji kita, performance kita di remark nanti untuk dapatkan remark markah cemerlang, gemilang dan terbilang. Dia nak kena tengok semangat. Nak tengok kerja, nak tengok kompeten, profesionalismenya. Macam mana nak dapat ni kalau kita tak semangat, dah tak nampak ala tuju, buat jadi main-main. Tak ada sifat itqan, buat sungguh-sungguh. Sebab apa? Kita cakap apa? Aku buat pun gajinya tu. Aku kena cari kerja lain. Ataupun sambil fikir apa benda aku nak buat. Dia tak fokus. Bila dia tak fokus, akhirnya gembira tu hilang. Allah tak bagi. Ataupun kita buat terbeban sebab kita ada menanggung belakang ni. Orang tengah menunggu kat belakang. Mungkin, yelah, kita tanggungan kita. Jadi rasa macam buat tu. Last sekali, akhir zaman ni, banyak berlaku perbincangan tentang depress, anxiety, mental disorder. Macam-macam lah keluar. Sebab apa? Berbalik pada, adakah kita letakkan syariat agama, syariat Allah tu yang menentukan syariat hidup kita? Pahala yang menentukan harta. Di mana ada pahala, di situ ada harta. Di mana ada harta, belum tentu ada pahala. Sebab itu zakat tidak pernahnya habis. Malah masuk dalam rukun Islam. Dan di situ kerana ada pahala, harta pun sampai. Kerana apa masuk pahala? Ada suruhan Allah. Makna kata kita menjaga suruhan Allah, harta terpelihara. Makna kalau datang hari ni, kita datang ni sebab Allah, niat walaupun kerja, kita kata orang tengok, apa kena mengena pula dengan suruhan Allah, kerja Allah pula. Kerja kat sini bukan kerja bidang agama, kerja mengajar. Dah. Tadi saya tanya Jasudi, sini buat komponen. Komponen apa? Banyak. Elektrik. Kapasitor. Dia pasang kat mana tu? Aircon lah, banyak kan? Okay. Katalah dengan aircon tu, berapa masjid pasang sekarang ni? Berapa masjid pakai? Tengok pahala mengalir kat kita yang masang. Kalau tahulah. Kalau kita niatkan benda ni untuk manfaat maslahah. Bagi contoh saya kata, tempoh hari sebelum nak Ramadan itu hari, buat dekat Highcom belakang. Dia pasang di RB Highcom ni, pasang apa kat sini? Saya kata, bahasa mudah. Alah pasang apa tu, plate betul. Saya pun nak tahu, plate apa benda plate tu? Tak, saya pun nak sebut payah. Saya pun payah nak sebut. Saya kata, kalau tak ada plate tu, kereta boleh gerak tak? Kereta apa pasang? Kat Pro 2, dekat Proton. Tak ada, tak boleh gerak Ustaz. Walaupun satu benda tu je tak ada. Okay, saya kata, berapa banyak kereta tu bergerak sekarang, yang hantar anak pergi sekolah, yang pergi masjid bawa kereta tu, yang buat pergi ke dosa tu lantak dia lah, dia punya pasal. Tapi kita niat untuk kebaikan ni. Padanlah lapang di hati. Kita tak sedar bahawa kita punya contribution kita, sumbangan kita. Sebab tu kita kalau rigid kan nampak kat benda saja, kat situ lah. Macam hidup ni useless.
Tapi kalau benda tu kita kembangkan kepada pahala, uish, besarnya pahala. Sejuk datang solat pula khusyuk, sejuk. Dahlah solat khusyuk, ceramah pun khusyuk, semua khusyuk, sejuk. Sekali kita tutup aircon ni baru tahu ni. Bau tu macam itu kata kan. Sejuk. Dan sejuk ni pula kaitan dengan syurga. Syurga, sejuk ni adalah sifat syurga. Cuma kat dunia ni campur sejuk dengan panas. Api sifat neraka. Api sifat neraka. Sebab tu siapa demam panas, Mahfuz Madin Nabi kata ambil wuduk. Demam panas-panas kan ambil wuduk, padamkan bara tu. Tapi jangan kata kat orang kamu demam panas ni bahan api neraka ni. Jangan kata kat orang ada siku gitu lah. Cukup kita je tahu dah lah. Yang panas-panas ni bahan 70 kali ganda api dunia ni. Dunia lebih 70 kali ganda api neraka. Sejuk, tengok semudah kita ingat sejuk ni. Macam ni lah kat syurga ni, bos sikit ni. Sebab tu semua orang nak sejuk. Kalau cakap semua nak masuk syurga, semua macam ya tak ya. Semua nak sejuk tak? Nak. Tu nak syurga. Sejuk. Jadi komponen itu membawa, kalau kita buat dengan faham, dengan betul, dengan jelas, maka di situ kita akan nampak betapa besarnya nilai pahala. Sebab itu jangan diukur diri kita, pekerjaan kita hanya dengan harta. Datang bulan Ramadan. Ramadan membuka kita agar tidak stick, tidak jumut dengan kebendaan. Datang Ramadan nak membawa kembali tawaran yang sebenar bagi kita, itu adalah pahala. Selagi mana perkara itu tidak ada langgar syarak, tidak ada perkara haram, tidak ada langgar hukum Allah, selagi perkara benda itu harus, dia boleh jadi sunat, dia boleh menjadi pahala. Macam kita kerja hari ni, dia boleh jadi ibadah umum. Yang boleh jadi ibadah itu pahala mengalir jariah. Tinggal lagi nak niat saja. Datang kerja, inna a'malu binniat. Ya Allah, aku niat kerja ni sebab nak pahala. Rugilah berapa ramai kerja je nak bayar hutang, nak bayar tu, bayar. Betul lah. Tapi itu bila dapat duit nanti. Bila dapat duit, baru niat nak bayar. Sebelum dapat duit ni, sebab tu duit ujung sekali. Ke sini gaji dulu. Dia tak tahulah kan sistem sini. Kalau sini gaji dulu, rasa ceramah ni tak ada orang rasa. Mana pergi je ceramah? Mereka dah balik dah Ustaz. Ujung pun dapat duit. Ini pun dah cantik dah. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus kata apa? Ini dia letakkan tentang perubatan. Dengan ambil ruqyah, dengan Al-Quran. Hukumnya harus mengenakan bayaran. Harus. Tapi dengan syarat. Dia pergi mengubat. Contoh saya pergi mengubat. Bukan sebab nak dapat bayaran. Walaupun ada bayaran. Ada orang bagi kan sabu hati. Tapi ambil bayaran itu sebab dah mengubat. Boleh beza? Ambil bayaran tadi sebab dah mengubat. Bukan mengubat sebab nak ambil bayaran. Contoh, berapa ramai orang sakit ni hari ni. Tak cukup lagi 1,000 lah. Seorang kalau 200 ni 5 orang sakit ni cukup ni kata. Jadi dia fikir duit dulu. Kalau fikir duit dulu, tak jadi ibadah. Kalau fikir khidmat dulu, ibadah. Sebab tu gajilah sekali. Dia cantik lah tu. Kita ambil gaji sebab penat bekerja dah. Penat bekerja tu, kerja kita dah ambil gaji. Itu pun gaji pun bukan kita tentukan. Bukan kitanya ukur gaji kita tu disebabkan dia dah. Itu syarikat tawarkan. Sebenarnya kita kerja ni mengatasi nilai gaji dah. Gaji kita datang bawa satu badan, tubuh badan kita ni bukan sikit-sikit anaknya ke. Saya kata itu hari masa di sama jugalah baru di High Court tu mesin banyak. Sini pun ada mesin-mesin besar juga kan. Nak tahu harga tak harga, try. Kata masuk satu jari kan, masuklah kat mesin tu satu, pak putuskan satu jari tu tengok. Betul pergi claim, berapa dapat? Banyak juga. Kalau ini masuk ni kan, aku potong semua tangan lah katanya. Tak larat kita. Tapi harga ni, kita bawa badan kita ni mahal. Takkanlah kita nak tally dengan gaji tu. Gaji tu untuk keperluan saja. Nak bayar tu bayar ni. Tapi kita datang kerja ni sebab nak berkhidmat. Nak bagi maslahah masyarakat. Dia jadi pahala. Daripada pahala itulah akan cerita gaji yang berkat.
Itu datang yang pembicaraan Ramadan Mubarak kerana padanya itu ada pahala. Dan disitulah apa yang disebut dosa pahala ni adalah dapat daripada Al-Quran. Yang menceritakan dosa pahala ni adalah Al-Quran. Macam kita bincangkan tadi. Saya kabarkan berita gembira bagi orang beriman dan beramal soleh. Al-Baqarah ayat 25. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya. Mana kata hari ini setiap perbuatan kebaikan yang kita lakukan bermula dengan niat kerana Allah, lalu diganjarkan pahala, pasti mendapat gembira, bersamanya dapat habuan dunia. Patutnya macam itulah. Rugi kita tak fokus kita itu. Setengah orang dia niat dulu, duit dulu, akhirnya tak jadi ibadah. Sebab tu inna amalu biniat. Niat itu nombor satu untuk pahala, untuk berkhidmat. Nak lain-lain tu nombor last sekali. Setelah dapat gaji, aku nak bayar sekian. Dan juga jangan sekali kita duk faham kerja kita itu adalah mengubah hidup kita. Kita ingat kita yang mengubah susah menjadi senang. Di sini kita dah belajar dengan Ramadan. Allah yang bagi kita hilang haus, hilang lapar, bagi izin makan, bagi kita hari ini boleh buat semua. Makanya mengubah hidup kita tu bukan atas diri kita. Di sini kena jelas perbahasannya. Maka sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, di situ kita telah meluruskan yang kedua. Yang ini pahala tadi. Pahala. Maka hari ini kita tak nak membatalkan pahala kerja kita. Pahala puasa itu terbatal dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa, sebagaimana tidak menjaga mulut, berkata yang baik. Dalam satu hadis Nabi SAW, yang mana yang berpuasa ini disyariatkan, mengatakan bahawasanya disyariatkan untuk tidak berkata yang keji, menjaga mulutnya. Di sini dikatakan bahawa sekiranya bergaduh, fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamanhu falyaqul inni sha'im. Ketika berlakunya perkelahian, pergaduhan, maka dia akan berkata, sungguh aku puasa. Mana hilang pahala ni kalau sebut pahala puasa, menjaga mulut, kata buruk mata. Maka samalah kalau bekerja, sama. Kalau dalam bekerja, kalau tak nak hilang pahala bekerja, mulut jangan mengata. Jangan mengata sampai-sampai kerja tu bosan dengan mak, mengata. Sampai-sampai ni, tahu cerita tak? Apa dia? Puasa ni kan, tunggu buka lah. Ingatkan tak mau dengar. Dia nak dengar juga, tunggu buka. Dua-dua hilang puasa. Puasa pun hilang pahala, kerja pun hilang pahala. Selagi bulan, yang lebih bahaya, dosa dia bubuh kat kita. Pahala kita bubuh kat dia, orang yang mengata. Pahala yang kita buat, bangun malam, puasa, pergi kerja, pahala banyak ni. Tiba-tiba kita ngata orang. Pahala kerja kita ni bubuh kat orang yang kita kata. Allah, sia-sianya lah. Hati-hati. Itu boleh hilang pahala kerja. Buat benda yang syarikat tak suruh, mengular macam-macam lah depan tu kan. Semua ingat pahala batal, duit dapat. Tapi ingat Nabi kata apa? Orang yang hanya dapat pahala puasa, pahala mendapat puasa saja, yakni lapar dahaga, dia tak dapat pahala, dia dapat penat. Berbalik pada duit tadi lah, dia dapat duit, tapi dia dapat penat, dia akan dapat kecewa. Dan yang paling bahaya, Allah campakkan dalam hati dia itu ketakutan yang tiada berkesudahan. Takut tak cukup, asyik tak cukup saja. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi kesimpulan kalau tengok, lihat pada hadis, saya nak bacakan hadis tentang bagaimana kita nak kaitkan tentang pahala tadi, tentang syariat kehidupan ditentukan oleh syariat Allah. Maka kelebihan ini terlihat pada bulan Ramadan dalam satu hadis Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini peristiwa ini berlaku hanya pada bulan Ramadan, tidak pada bulan-bulan yang lain. Apa kata Nabi? Iza jaa Ramadan, bila datangnya bulan Ramadan, futihat abwabul jannah,
Bila datangnya bulan Ramadan, dibukakan seluruhnya pintu syurga. Itu peristiwa yang besar berlaku sepanjang Ramadan. Hanya pada bulan Ramadan, pintu syurga dibuka luas. Dalam riwayat lain, idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus sama, dibukakan pintu langit. Wa ghulliqat abwabu jahannam, ditutup rapat pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan durjana. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, simpulan kita pada petang yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama memperbetulkan kembali kehidupan mengikut kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah. Secara tidak langsung dia akan menjaga kemaslahatan dunia kita. Itulah janji yang dijamin oleh Allah. Wallahu alam. Itu saja perbahasan kita pada petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui. Kita azam untuk menambah, meningkatkan, melipat kali gandakan prestasi ibadah kita. Dan jangan kerana kita lemah, akhirnya kita kalah balik dengan nafsu, akhirnya Ramadan seakan tiada apa erti bagi itu. Rugilah orang seperti itu. Wallahu a'lam. Itu saja perbahasan kita pada tengah hari ini. Mohon maaf daripada saya kekurangan, terkasar kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang penuh barakah. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan surat As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Takbir. Allah.